Dulu lain, sekarang pun lain. Dulu boleh ziarah, sekarang tak boleh. Apa pun, jom kita belajar perayaan di Malaysia bahagian kedua. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai di akhir video ini adalah yang pertama, iaitu kamu akan dapat membandingkan amalan sambutan perayaan dahulu dan kini. Yang kedua, kamu akan dapat menghuraikan keunikan sambutan perayaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kita lihat lain dahulu, lain sekarang. Baiklah, cikgu nak kan kamu semua cuba tanya ibu dan bapa kamu. Bagaimana ya sambutan perayaan pada zaman dahulu? Apakah perbezaannya zaman dahulu punya sambutan dengan pada masa kini? Untuk makluman murid-murid kemeriahan sambutan perayaan dalam kalangan masyarakat dahulu masih kekal sehingga kini, tetapi disebabkan faktor pembangunan, perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah berlakunya pelbagai perubahan. Mari kita lihat perbezaan sambutan perayaan yang pertama ini, iaitu dalam masyarakat Melayu. Apakah perbezaannya pada zaman dahulu dengan sekarang? Kalau kamu lihat dalam gambar ini, pada masa dahulu masyarakat Melayu ni mereka membuat kuih muih tradisional ini sendiri bersama-sama dengan ahli keluarga. Berbeza dengan golongan muda pada masa kini, mereka ni lebih berminat dengan kuih muih moden. Kerana apa? Kerana kuih muih moden ini mudah dibuat dan diperolehi. Kalau nak pergi dekat kedai atau pasar raya, mudah saja untuk kamu dapatkan kuih-kuih moden ini. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan sambutan perayaan dalam masyarakat Cina, iaitu untuk sambutan Tahun Baru Cina, di mana bagi kaum Cina ni, kaum keluarga mereka akan berkumpul di rumah ibu bapa untuk upacara makan besar pada malam sebelum Tahun Baru Cina. Amalan makan besar di rumah bersama-sama dengan ahli keluarga ini merupakan tradisi turun-temurun yang masih diamalkan sehingga kini. Bezanya kalau pada masa dahulu, kalau kamu lihat dalam gambar ini, pada zaman dahulu mereka ini berkumpul bersama ibu bapa di rumah. Pada masa sekarang, masyarakat Cina kebanyakannya setengah keluarga, mereka ajak keluarga makan untuk upacara makan besar di restoran atau hotel. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan sambutan perayaan bagi masyarakat India dalam perayaan Deepavali. Untuk masyarakat India ni, aktiviti melukis kolam ini merupakan satu aktiviti penting yang diwarisi turun-temurun. Kolam ini atau rangoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras yang diwarnakan sebelum terbit matahari. Biasanya untuk makluman murid-murid kolam ini dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Dahulu kolam ini dihasilkan daripada tepung yang berwarna putih saja. Berbeza pada masa kini di mana penggunaan tepung putih itu telah ditukar kepada beras atau hampas kelapa yang berwarna-warni, di mana coraknya juga lebih kreatif dan menarik. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat perbezaan dalam menyampaikan ucapan raya. Cikgu percaya setiap kali tibanya sesuatu perayaan tu, tak kiralah kaum apa saja di Malaysia ini akan menghantar ucapan kepada kaum keluarga dan sahabat handai yang jauh. Ucapan tu dihantar sebagai tanda ingatan dan mewakili diri sekiranya tidak dapat bertemu semasa hari perayaan. Bezanya pada masa dahulu, ucapan raya ini ditulis pada kad ucapan dan dihantar melalui pos. Untuk makluman murid-murid, cikgu dulu
pernah merasa zaman beli kad raya yang ada muzik bunyi-bunyi, kemudian kita ada lagu raya dalam dia. Okey, berbeza dengan pada masa kini, ucapan raya ini dihantar dengan menggunakan media sosial ataupun elektronik, sama ada dalam WhatsApp, Telegram, IG, FB, Twitter dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat pula apakah keunikan perayaan-perayaan di Malaysia. Murid-murid tahu apakah keunikan perayaan-perayaan yang terdapat di Malaysia? Cuba kamu fikir. Okey, baiklah. Yang pertama, uniknya dari segi makanan tradisional dia. Yang kedua, pemberian angpau. Yang ketiga, tradisi pulang ke kampung. Yang keempat, amalan ziarah menziarahi. Yang kelima pula adalah bersyukur kepada rezeki. Dan yang terakhir, yang keenam, pemberian duit raya. Jom kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid, jom kita kenal pasti apakah amalan ketika menyambut perayaan di negara kita. Untuk makluman murid-murid, apabila negara kita mempunyai pelbagai kaum, terdapat pelbagai perayaan. Kepelbagaian amalan perayaan ini sebenarnya menyumbang ke arah pembentukan masyarakat sejahtera. Kenapa cikgu cakap macam tu? Kerana setiap rakyat masih mengekalkan budaya dan adat resam perayaan tersendiri. Jadi kita ni sebagai masyarakat pada masa kini perlulah memelihara nilai-nilai ini dan mengekalkan warisan perayaan masing-masing. Baiklah murid-murid, mari kita lihat amalan ketika menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada setiap 1 Syawal. Antara amalannya adalah masyarakat Melayu ini bermaaf-maafan antara satu sama lain. Yang kedua, ziarah menziarahi saudara mara dan rakan-rakan seperti dalam gambar ini. Yang ketiga, memakai pakaian cantik. Cikgu percaya baju raya kamu semua cantik. Yang keempat, kita menyediakan makanan untuk tetamu. Ketupat, rendang, segala bermacam-macam makanan. Yang kelima pula, ahli keluarga berkumpul bersama-sama pada Hari Raya Aidilfitri. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat amalan ketika menyambut Tahun Baru Cina, di mana masyarakat Cina ini, kalau murid-murid lihat dalam gambar raja ini, mereka ini menyukai warna merah kerana mereka percaya warna merah ini akan membawa tuah, membawa ong. Okay. Antara amalan ketika Tahun Baru Cina adalah makan besar bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, mengunjungi dan memberikan ampau kepada mereka yang belum berkahwin, seperti dalam gambar. Yang ketiga, mereka tidak menyapu rumah pada hari raya pertama Tahun Baru Cina. Kenapa ya? Mereka ini percaya sekiranya mereka menyapu rumah, ianya akan menghalau tuah. Yang keempat, mereka akan memberikan ucapan yang baik. Seterusnya, mari kita lihat pula amalan ketika menyambut Hari Deepavali. Cuba murid-murid lihat dalam gambar rajah ini, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul. Mereka sedang mandi minyak. Ini merupakan salah satu amalan di pagi raya di mana masyarakat India ini akan mengambil sedikit minyak ketika mandi pada pagi hari raya. Seterusnya, mereka akan berpakaian cantik dan bersembahyang khas di rumah dan di kuil. Apabila mereka bersama dengan ahli keluarga, sebelum mereka ke kuil, mereka akan mendapatkan restu daripada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Selain daripada itu, mereka akan menyalakan pelita di halaman rumah untuk memeriahkan sambutan Deepavali. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat
amalan ketiga hari Christmas, di mana Christmas ataupun yang dikenali dengan Hari Natal ini disambut oleh penganut agama Kristian pada setiap 25 Disember sebagai mengingati kelahiran Yesus Kristus. Apakah antara amalan ketiga hari Christmas, murid-murid? Ya, betul. Pandailah murid-murid cikgu. Amalan yang pertama adalah menghias pokok Christmas dengan lampu berwarna-warni. Kemudian, bungkusan hadiah-hadiah akan diletakkan di bawah pokok Christmas yang akan dibuka pada hari perayaan tersebut. Selain itu, mereka akan bersembahyang di gereja. Hadiah tadi, mereka akan bertukar-tukar hadiah. Seterusnya, berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk makan malam. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, kita lihat pula apakah amalan ketika tadau keamatan. Gambar apa ni murid-murid? Ya, betul. Tarian Sumazau. Pandailah kamu semua. Untuk makluman murid-murid, tarian Sumazau ini merupakan salah satu amalan ketika perayaan tadau keamatan. Seterusnya, mereka akan mengadakan upacara memuja semangat padi sebagai tanda kesyukuran. Perayaan Tadau Keamatan ini diadakan selepas menuai padi pada 31 Mei setiap tahun. Antara etnik yang terlibat adalah Kadazan Dusun dan Murut. Mereka juga menjamu makanan tradisional dan minum air tapai. Seterusnya, mari kita lihat pula amalan ketika Hari Gawai. Untuk makluman murid-murid, sambutan Hari Gawai ini menandakan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Antara amalan yang dilakukan oleh kaum pribumi Sarawak ketika Hari Gawai ini adalah mengadakan upacara ranyai, iaitu sebagai tanda terima kasih dan kesyukuran. Seterusnya, mereka akan menghidangkan makanan tradisional dan air tuak. Untuk makluman murid-murid, air tuak ini akan dihidangkan kepada tetamu atau pengabang untuk menyambut ketimbaan mereka. Antara acara yang memeriahkan suasana Hari Gawai adalah pertandingan Ratu dan Raja Gawai yang dikenali sebagai Kumang dan Keling, iaitu pertandingan perempuan cantik dan lelaki perkasa. Seterusnya adalah amalan meraihkan tetamu dengan menghidangkan makanan dan minuman kepada mereka. Sekarang mari kita lihat hargai warisan perayaan kita. Mengapakah murid-murid kita perlu menghargai warisan perayaan? Untuk makluman murid-murid, sambutan pelbagai perayaan di Malaysia ini telah menjadikan negara kita sangat istimewa. Kenapa ya? Sebab kepelbagaian perayaan inilah yang menjadi identiti negara kita. Mari kita lihat satu persatu kepentingan menghargai warisan perayaan kita. Apa yang murid-murid tahu? Apakah kepentingan menghargai warisan perayaan kita, murid-murid? Ya, betul. Pandailah murid-murid cikgu. Apabila kita menghargai warisan perayaan kita, ianya dapat meneruskan kesinambungan dan ketinggian tamadun negara yang diwarisi sejak dahulu lagi. Yang kedua, ianya dapat melambangkan keistimewaan budaya kita sebagai sebahagian daripada identiti negara. Seterusnya, yang ketiga, kita dapat menunjukkan sikap mesra dan prihatin. Yang keempat, sebagai benteng untuk menolak pengaruh negatif. Yang kelima pula, kita akan dapat menzahirkan semangat kekitaan. Dan seterusnya, yang keenam, kita dapat mengeratkan silaturahim. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengenal asal-usul diri. Murid-murid tahu
Pada tahun 2000 kerajaan telah memutuskan sebanyak 6 perayaan agama dan kepercayaan dijadikan sebagai perayaan utama rakyat Malaysia. Perayaan ini disambut di seluruh negara dan diraikan dengan mengadakan Rumah Terbuka Malaysia. Jadi, bilakah bermulanya sambutan Rumah Terbuka Malaysia? Ya, betul. Sambutan Rumah Terbuka Malaysia bermula pada tahun 2000. Cikgu nak tanyalah murid-murid semua, apa tujuan penganjuran Rumah Terbuka Malaysia ni murid-murid? Murid-murid tahu? Ini dia, iaitu tujuannya adalah untuk memupuk perpaduan dan mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Sebagai kesimpulannya, kita perlulah mengekalkan sambutan perayaan penuh tradisi ini bersama-sama keluarga. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk membentuk institusi keluarga yang kukuh. Tradisi kekeluargaan ini dapat mengeratkan silaturahim dan saling menghormati antara keluarga. Sampai kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekiranya video ini bermanfaat buat kamu semua, tekan butang subscribe dan loceng. Jangan lupa juga untuk like dan share video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Bye!